Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dan pensyarah. Hari ini grup kami ingin membentangkan tentang ulasan artikel yang bertajuk Perubahan terhadap Pendidikan Islam di Era Globalisasi. Pengenalan. Era globalisasi pada abad ke-21, sektor pendidikan semakin berkembang luas dengan hadirnya teknologi canggih serta konsep dunia tanpa sepada yang membolehkan apa-apa maklumat mudah untuk diperoleh pada masa yang singkat. Ianya banyak memberi kesan positif dan negatif globalisasi serta perkembangan teknologi terhadap sektor pendidikan. Kami telah mengkaji 3 artikel yang menyentuh tentang isu globalisasi dan kemajuan teknologi serta kesannya terhadap pendidikan, iaitu yang pertama, implikasi globalisasi terhadap pendidikan di Malaysia dan strategi menghadapinya. Yang kedua, implikasi teknologi terhadap pendidikan Islam di era globalisasi. Dan yang terakhir, cabaran guru dalam membina sasiah murid melalui pembelajaran pendidikan Islam. Kajian ini akan membincangkan bagaimana fenomena globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat telah mendatangkan impak terhadap pendidikan Islam. Globalisasi dan perkembangan teknologi. Globalisasi bermaksud proses yang membolehkan sesuatu aktiviti seperti ekonomi, budaya, bahasa dan sebagainya. Kita boleh melihat pada abad ke-21 ini telah menyaksikan betapa pesatnya perkembangan teknologi yang semakin lama semakin penting dalam kehidupan seharian, kerana kita tidak dapat dinafikan bahawa terdapat banyak alat elektronik atau gadget yang mudah untuk diperoleh pada zaman ini. Semakin hari, manusia juga semakin banyak bergantung kepada gadget-gadget tersebut. Tajuk yang kedua, globalisasi pendidikan dan pendidikan Islam. Pendidikan sebagai perihal atau perbuatan pendidik, dan perkataan itu berasal daripada perkataan didik yang bermaksud sebagai memelihara dan memberi latihan berupa ajaran atau pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan fikiran. Globalisasi pendidikan pula merupakan satu fenomena di mana proses pembelajaran dan pengajaran adalah terbuka dan tidak dibatasi oleh sebarang sempadan. Pendidikan Islam ialah satu bidang ilmu yang berlandaskan konsep kepercayaan agama Islam, iaitu menyampaikan ilmu yang tidak lari daripada Al-Quran dan Hadis. Seterusnya, kita akan lihat ketiga-tiga artikel yang telah kami pilih untuk ulasan. Artikel pertama ialah impak globalisasi terhadap pendidikan di Malaysia dan strategi menghadapinya. Antara kekuatan artikel ini ialah ia membincangkan tentang kesan positif globalisasi terhadap pendidikan, seperti penggunaan alat bantu belajar secara multimedia. Selain itu, artikel ini juga membincangkan tentang kesan negatif globalisasi terhadap pendidikan di Malaysia, seperti kehakisan penggunaan bahasa Melayu dan kehilangan nilai budaya. Akhir sekali, artikel ini juga membincangkan tentang strategi untuk memanfaatkan globalisasi bagi menambah baik sistem pendidikan di Malaysia, seperti meningkatkan kualiti pembelajaran dengan meningkatkan penggunaan pendidikan Islam dalam pembelajaran. Bagi artikel kedua pula, ialah implikasi teknologi terhadap pendidikan Islam di era globalisasi. Artikel ini membincangkan tentang kesan perkembangan teknologi terhadap pendidikan Islam dan bagaimana pendidikan Islam mempunyai potensi untuk berkembang maju jika teknologi digunakan dengan baik. Selain itu, artikel ini juga membincangkan tentang pengaruh buruk globalisasi terhadap pendidikan Islam seperti perkembangan pemikiran barat yang dipengaruhi oleh media massa. Bagi artikel ketiga pula ialah cabaran guru dalam pembinaan sasiah murid melalui e-learning. Antara kekuatan artikel ini ialah ia membincangkan tentang pendidikan dari perspektif Islam, iaitu untuk melahirkan model insan yang berakhlak mulia. Selain itu, artikel ini juga membincangkan tentang kaitan pendidikan Islam dengan pembinaan sasiah individu dan bagaimana keberkesanan e-learning dalam pendidikan Islam dapat membantu proses pengajaran. Jadi, daripada ketiga-tiga artikel ini, kami dapat merumuskan bahawa globalisasi dan perkembangan teknologi telah mendatangkan kesan terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Islam sepatutnya lebih berkesan dalam tujuan penyampaian ilmu, iaitu untuk membentuk sasiah dan akhlak yang terpuji dalam diri individu. Perkembangan teknologi juga sangat berpotensi untuk memajukan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia.
Namun begitu, halangan seperti media sosial akan mendatangkan kelalaian dan menyebabkan akhlak masyarakat semakin sukar untuk dibentuk. Setelah diteliti ketiga-tiga artikel, terdapat 3 cabaran terhadap pendidikan Islam di era globalisasi ini. Cabaran yang pertama adalah bermulanya generasi pada masa kini yang kurang mementingkan diri untuk fokus semasa mempelajari pelajaran yang berkaitan dengan agama atau kata lainnya pendidikan Islam. Hal ini berlaku disebabkan oleh gaya hidup generasi muda yang telah dibesarkan dan dibiasakan dengan budaya hidup barat yang semakin berleluasa di dalam maupun luar negara. Selain itu, ibu bapa yang terlalu memanjakan anak yang pada akhirnya mewujudkan kesan negatif kepada perkembangan mereka. Anak akan menjadi malas untuk melakukan sesuatu perkara terutamanya pembelajaran. Mereka lebih bergantung terhadap teknologi, membuatkan mereka lalai tentang kewajipan terhadap pembelajaran, lebih-lebih lagi berkaitan agama Islam. Walaupun dalam agama Islam diajarkan untuk mempelajari dunia dan juga akhirat kerana Islam dan teknologi tidak dapat dipisahkan, ramai yang masih reka terhadap perkara ini dan akhirnya berlaku kekeliruan. Oleh itu, masyarakat perlulah sedar akan kepentingan pendidikan Islam pada era globalisasi ini. Masyarakat juga perlu tahu bahawasanya teknologi dapat memberikan kesan positif serta kesan negatif. Cabaran kedua yang ingin diutarakan adalah cabaran guru pendidikan Islam dalam membentuk akhlak pelajar. Tenaga pengajar kini menghadapi cabaran dalam membentuk akhlak dan menarik minat pelajar akibat kuasa dan pengaruh globalisasi yang kuat yang memandangkan budaya luar mengambil alih minda generasi kini. Hal ini telah menyebabkan pelajar kini terbawa-bawa budaya barat kemudiannya melupakan budaya tempatan yang sedia ada. Tidak dinafikan, budaya yang telah diterapkan sememangnya mempunyai nilai positif kepada masyarakat sekarang. Namun begitu, jika ia diteruskan, masyarakat kini dan pelajar kini akan kian lupa akan budaya yang telah diterapkan, budaya-budaya tempatan yang telah diterapkan kepada orang-orang terdahulu. Lain daripada itu, mereka juga mempunyai akses yang luas kepada anasir-anasir buruk yang mempunyai unsur negatif seperti rakaman aksi keganasan berlebihan, pornografi atau hasutan yang berbentuk perkauman. Ia menjadi cabaran yang kuat kepada guru-guru dan tenaga pengajar kerana mereka perlu memantau pelajar untuk membentuk akhlak yang sempurna pada generasi akan datang. Cabaran ketiga, belajar secara e-pembelajaran bukan sahaja cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar dan guru, tetapi dapat memberikan kesan negatif kepada kaedah mengajar, terutamanya terhadap mereka yang sudah biasa belajar secara fizikal atau bersemuka. Pada masa yang sama, kita dapat ketahui bahawa belajar pendidikan Islam secara e-pembelajaran menyebabkan pelajar akan mudah hilang fokus dan akan mudah terpengaruh dengan sosial media seperti Instagram, TikTok dan platform lain. Hal ini sedemikian boleh menyebabkan rosaknya jati diri dan hilangnya sifat disiplin dalam diri mereka akibat didikan agama yang salah. Oleh itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting kepada anak-anak dengan menggunakan didikan yang bagus dan berkesan terhadap mereka yang berada di rumah supaya mereka tidak akan berasa bosan. Usaha-usaha bagi mengatasi cabaran yang dihadapi adalah silibus yang baru maupun yang lama dalam mata pelajaran pendidikan Islam haruslah dikaji semula supaya dapat menepati keperluan yang ditetapkan oleh generasi masa kini di samping dapat mengekalkan nilai dan ajaran yang sebenar dalam sesuatu ilmu itu. Hal ini dapat mengelakkan daripada terpesongnya seseorang golongan tersebut daripada ajaran yang sebenar. Usaha kedua, usaha lain bagi mengatasi cabaran yang dihadapi ialah dengan menggunakan teknik e-learning. E-learning atau kata lainnya, pembelajaran elektronik yang bermaksud sistem pembelajaran berasaskan pendidikan formal tetapi dengan bantuan sumber elektronik. Pembelajaran boleh dilaksanakan di pelbagai jua tempat tetapi dengan menggunakan komputer dan internet. E-learning yang menarik dapat memberikan impak yang lebih berkesan dalam diri seseorang agar pendidikan Islam tidak akan ketinggalan dan dapat dikembangkan selari dengan perkembangan teknologi.
Pendidikan Islam seharusnya dijalankan bukan sahaja untuk memperolehi keputusan yang cemerlang, tetapi juga untuk diteladani dalam kehidupan seharian masyarakat. Usaha yang terakhir bagi mengatasi cabaran yang dihadapi adalah dengan menerapkan pendidikan Islam dalam subjek lain supaya tidak berlakunya sekularisme. Sekularisme merupakan satu fahaman falsafah atau sistem yang memisahkan urusan dunia daripada urusan-urusan agama. Dalam erti kata lain, sekularisme bermaksud suatu fahaman yang mengasingkan perkara keduniaan daripada hal-hal agama. Hal ini boleh dilakukan dengan subjek pendidikan Islam sewajarnya menitik beratkan bahayanya kepercayaan sekularisme yang telah mencabar prinsip dan nilai utama dalam akidah serta akhlak. Selain itu, bahan pembelajaran perlulah selari dengan ajaran agama agar tidak berlakunya kekeliruan dan mengelakkan kesalahfahaman yang boleh menjurus kepada suatu pemikiran di mana masyarakat menganggap kehidupan manusia tiada kaitan dengan agama. Antara contoh subjek yang menunjukkan penerapan agama Islam dalam pembelajarannya adalah subjek sains. Subjek sains mempunyai banyak kaitan dengan agama kerana segala yang diciptakan di muka bumi ini adalah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, semua pihak juga perlu sentiasa sedar bahawasanya segala bidang ilmu di dunia ini sebenarnya mempunyai kaitan dengan agama Islam, iaitu agama yang sebenar. Ilmu juga telah hadir dan dianugerahkan kepada manusia segalanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, rumusan. Kesimpulannya, pendidikan Islam bukan sahaja boleh dipelajari secara fizikal tetapi juga secara maya atau e-pembelajaran untuk menyelami ilmu pengetahuan yang sedia ada dengan lebih mendalam. Seterusnya, jika teknologi kini digunakan sebaiknya, pendidikan Islam mudah berkembang dengan luas dan dapat mengelakkan ajaran yang salah daripada tersebar. Bukan sahaja itu, ketiga-tiga artikel ada menyebut bahawa kurangnya penghayatan Islam dan kecanggihan teknologi yang pesat telah menyebabkan masyarakat kini mempunyai kurang nilai-nilai mulia dalam diri mereka. Oleh itu, tanggungjawab untuk menerapkan pendidikan Islam dalam golongan belia bukan sahaja terletak kepada pendidik, tetapi juga kepada ibu bapa dengan mengajar nilai-nilai Islam kepada generasi seterusnya. Ketiga-tiga artikel yang telah dikaji menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan globalisasi serta kecanggihan teknologi terhadap pendidikan Islam dengan tepat kerana implikasi tersebut dapat dilihat dengan lebih jelas dan diterangkan dalam kajian ini selepas pembacaan.